Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang saya kasihi sekalian. Okey, memandangkan bab 10 merupakan tajuk yang penting untuk SPM, maka saya telah menyediakan latihan yang berkaitan bab ini. Hari ini kita akan mengupas soalan kebat yang bertemakan isu penyakit berjangkit, iaitu 10.1. Okey, soalan esei. Soalan pertama terbahagi kepada dua, satu A dan satu B. Antara isu global kontemporari yang dihadapi oleh Malaysia ialah isu penyalahgunaan dadah, pertindihan sempadan, kempen anti minyak sawit, pemerdagangan orang dan penyakit berjangkit. A. Nyatakan tentang penyakit berjangkit yang menular pada masa kini. Dan D. Pada pendapat anda, apakah kesan ke atas masyarakat dunia jika kita gagal menangani wabak penyakit berjangkit? Okey, soalan ini terbagi kepada dua. Dua-dua merupakan soalan kebat. Okey, bagaimanakah kita nak menjawab soalan ini? Okey, kita ambil soalan A. Nyatakan tentang penyakit berjangkit yang menular pada masa kini. Ini merupakan soalan kebat. Dan ini antara penyakit yang menular pada masa kini. Anda boleh beri jawapan ini. Pertama adalah penyakit tuberkulosis ataupun TB atau batuk kering. Kalau kamu tak boleh ingat kataan saintifik dia, kamu boleh tulis TB ataupun batuk kering. Apakah penyakit ini? Ia merupakan satu penyakit berjangkit tertua yang dipercayai menjadi penyebab kepada kematian manusia. Ini penyakit tertua. Okey, penyakit yang kedua adalah penyakit selesema burung berpunca daripada virus selesema jenis A, iaitu avian influenza A yang ditemui di negara China pada Mei 2013. Apakah penyakit ini? Apakah maklumat tentang pesakit yang menghidap penyakit ini amat serius dan kritikal? Maksudnya pesakit yang mengidap jangkitan ini adalah amat serius dan kritikal. Penyakit yang ketiga adalah wabak jangkitan virus novel influenza A ataupun H1N1. Virus ini menyebabkan pandemik selsema H1N1 pada tahun 2009. Pandemik ini merebak dengan begitu meluas sama ada hingga ke seluruh wilayah, benua atau dunia. Penyakit yang keempat. Penyakit yang keempat dikenali sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome ataupun SARS, yang dikenali sebagai SARS. Ia merupakan penyakit paru-paru yang teruk. Ia boleh menyebabkan kesukaran bernafas dan menyebabkan kematian. SARS disebabkan oleh virus baru dalam kumpulan virus corona. Penyakit yang kelima adalah penyakit coronavirus ataupun COVID-19. Adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Ianya berjangkit daripada individu ke individu melalui titisan pernafasan atau sentuhan. Okey. Sekarang kita lihat jawapan bagi soalan soalan B. Pada pendapat anda, apakah kesan ke atas masyarakat dunia jika kita gagal menangani wabak penyakit berjangkit? Saya ulang sekali lagi. Pada pendapat anda, apakah kesan ke atas masyarakat dunia jika kita gagal menangani wabak penyakit berjangkit? 6 markah. Okey, formula yang dibagi di sini, ingat apabila soalan menanyakan kesan ke atas masyarakat, kita boleh kupas melalui formula PES, dari segi politik, ekonomi dan juga dari segi sosial. Okey, dari segi politiknya kita lihat, politik dia mesti melibatkan kerajaan ataupun negara. Okey, maksudnya pendapatan negara akan merosot. Yang kedua, perbelanjaan negara akan menjadi bertambah besar. Yang ketiga, pengangguran tinggi akan berlaku di negara ataupun kerajaan. Okey, kita lihat dari segi ekonomi pula. Apa yang berlaku dari segi ekonomi? Ekonomi akan merencat.
ya, ekonomi akan meleset. Ekonomi akan lumpuh. Kita akan berilah contoh yang bersesuaian. Okey, S pula ya, kita lihat dari segi sosial. Okey, sosial mesti melibatkan rakyat ataupun masyarakat. Apa yang berlaku? Hilang, ya, kehilangan. Apa yang hilang? Ya, masyarakat hilang apa? Masyarakat ataupun rakyat akan hilang apa? Okey, hilang nyawa, hilang pekerjaan, hilang keberanian, ya. Apa maksud hilang keberanian? Masyarakat akan menjadi takut, ya. Okey, berlakulah kehidupan norma baharu. Norma baharu. Maaf, tertinggal perkataan baharu di sini. Berlakulah kehidupan norma baharu. Okey. Jadi ya, kita lihat contoh rangka jawapan. Okey. Contoh rangka jawapan, saya akan beri rangka jawapan dan saya minta ya semua pelajar akan menjawabnya dalam bentuk menjawab soalan esei. Okey. Kita lihat dari segi politik ya. Apa yang akan berlaku? Okey, dari segi politik kita lihat fakta yang pertama ya, pendapatan kerajaan akan merosot. Ia juga akan mengubah corak kehidupan manusia ya, berlakulah norma baharu. Kamu bolehlah beri contoh ya. Contoh yang terkini ya. Okey, kemudian perbelanjaan besar bagi negara untuk menjalankan penyelidikan dan mencari vaksin. Wujudnya kadar pengangguran yang lebih tinggi ya. Okey, kemudian kita lihat dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi kita lihat fakta kelima ya, merencatkan pertumbuhan ekonomi dengan begitu drastik. Ya, berilah contoh ya. Kemudian ya, kemelesetan ekonomi negara. Yang ketujuh ya, industri pelancongan dan perhotelan akan menjadi lumpuh. Okey. Kemudian kita lihat dari segi sosial pula, kehilangan nyawa. Maksudnya berilah contoh ramainya kematian ya. Mungkin kamu boleh bagi statistik ya. Okey, statistik kehilangan nyawa ya oleh kerana penyakit apa sebagai contoh coronavirus ya. Apa yang berlaku? Okey, kemudian rakyat kehilangan pekerjaan. 10 manusia ya. Manusia dalam ketakutan, takut kerana apa ya? Bimbang ya, berlaku jangkitan ya, jangkitan penyakit dan boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Dan faktor yang ke-11, mengubah corak kehidupan manusia ya, peraturan ya, iaitu norma baru. Berilah contoh ya. Kamu beri contoh yang bersesuaian. Okey, bagaimana kamu nak menjawab soalan kebat ini? Ya, kamu mestilah menulis ya. Seperti di sini ya, kamu mestilah menulis ya. Cara menulis jawapan kebat mesti ada respon kata tugas, campur penanda wacana ya. Mesti ada fakta. Fakta itu ya, kamu huraikan fakta, berikan contoh dan buatlah inference dengan menggunakan penanda wacana yang bersesuaian. Okey, kadang-kadang kamu boleh letak ini sebagai fakta. Ya, kadang-kadang fakta di sini juga kamu boleh jadikan contoh ataupun huraian. Kamu membuat huraian. Okey, di sini ada 11 fakta. Ya, sedangkan markah dia hanya minta 6. Kalau satu fakta ini kamu mengikut ya cara penulisan soalan kebat yang saya nyatakan. Ya, satu fakta ini kamu boleh huraikan, boleh mendapat 4 markah untuk satu fakta. Ingat, satu fakta ditulis dalam satu perenggan. Okey, itu saja untuk kali ini. Saya harap ya perbincangan kita boleh membantu kamu menjawab soalan kebat dan kamu boleh membuat persediaan untuk SPM bagi tahun ini. Okey, kita jumpa lagi ya dalam tajuk yang akan datang ataupun kelas yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.